tentang sijil, cikgu saya harap cikgu-cikgu boleh buat ya. Sebab sijil ni merupakan bentuk penghargaan paling paling senang kita nak bagi dekat anak murid kita. Dengan sijil-sijil yang warna-warna yang pelbagai tu sebab anak-anak murid kita ni orang yang jenis sosial, jadi diorang sebenarnya suka bersaing. Bila cikgu paparkan sijil yang anak-anak murid cikgu dapat, ya, diorang akan jadi macam seronok. Diorang seronok, lepas tu diorang rasa, kenapa kawan aku dapat sijil, aku tak dapat sijil. Macam tu. Harapnya boleh memotivasikan diorang lagi untuk siapkan tugasan atau sertai apa-apa aktiviti yang cikgu adakan untuk mereka. Okey, insyaAllah. Yang seterusnya, saya nak tunjukkan tentang papan ganjaran maya. Untuk papan ganjaran maya ni cikgu-cikgu, cikgu kena login guna ID Delima dulu cikgu. Cikgu login dulu dekat Delima. Okey, lepas tu, sebab saya akan gunakan aplikasi Canva. Ya. Pergi dekat bahagian guru. Pergi dekat aplikasi. Okey, pergi dekat aplikasi. Macam saya memang dah login Delima lah ni. Okey, cikgu pilih Canva. Okey. Untuk yang ini cikgu, mungkin cikgu rasa macam renyah, tapi sebenarnya bila cikgu buat template dalam ni, cikgu sebenarnya pun boleh copy paste juga cikgu. Macam mana nak copy paste tu, saya tunjukkan Apa tujuan papan ganjaran ni? Kalau dalam pembelajaran abad ke-21, kalau murid-murid berada dalam kelas tu kan, diorang boleh tengok progres papan ganjaran tu, diorang boleh tengok live progres diorang kan. Okey. Macam kita adakan reward chart untuk diorang. Kalau cikgu ada aktiviti, cikgu bolehlah gunakan papan ganjaran ni sebagai motivasi untuk motivate diorang supaya diorang dapat selesaikan tugasan-tugasan yang cikgu berikan pada mereka. Ya, salah satu ikhtiar. Okey. Okey, untuk buat reward chart ni, cikgu boleh gunakan yang sedia ada dalam Canva ni cikgu. Cikgu just cari je. Buat chart. Reward chart. Kalau cikgu tengok kat sini ada macam-macam. Ada macam-macam kat sini Sebabnya saya guna Canva, saya nak tukar ke dalam bentuk tab kejap lagi Okey, tak apa, nantilah. Okey, kita ambil lah satu yang senang. Bagi saya yang senang ialah yang kita boleh tukar dia punya colour tu. Maksudnya, macam mana saya nak cakap yang bahagian tu. Contoh ni Okey. Kita pilih satu. Okey, cikgu tukar je. Kalau cikgu perlukan benda ni, cikgu biarkan. Kalau cikgu tak perlukan, cikgu just delete je Cikgu delete je benda. Okey. Papan ganjaran subjek apa nak buat? Subjek sains lah. Okey, jom. Now, dan okey, cikgu boleh tukarlah ayat tu, ayat-ayat yang sesuai Okay, boleh tukar colour macam biasa. Cikgu pun ada yang dah biasa guna Canva kan. Okey, ini yang saya nak tunjuk contoh. Yang ini macam mana cikgu nak copy dan delete dengan mudah dan cepat. Cikgu kena guna drag. Guna drag. Macam mana contoh drag tu? Daripada luar ni cikgu, cikgu tarik. Okey, tarik bahagian yang cikgu nak padam. Pastikan dekat bahagian bawah tu, maksudnya bawah ni, dia tak ada design tau. Kalau tak, dia akan delete sekali dengan design tu. Ya. Jadi yang ni cikgu delete. Yang ni cikgu delete. Yang ni cikgu tukar lah. Mungkin ikut cikgu lah. Cikgu nak tukar minggu 1 ke. Okey. 1 per
minggu 3, 4, 5. Mungkin cikgu boleh katakan, okey, siapa yang dapat 5 bintang, cikgu bagi hadiah kat dia. Contoh. Ataupun apa-apa sajalah yang cikgu boleh usahakan untuk diorang. Ya. Okey. Untuk nama pelajar, cikgu boleh copy and paste saja cikgu. Saya hanya, kita tinggalkan satu je kat sini. Kita pergi dekat senarai. Senarai ni kita ambil. Contoh saya ambil ni lah. Copy cikgu. Okey, lepas tu kita pergi kat sini. Paste. So dah keluar nama. Make sure lah nama ni sebaris lah dengan nama dia kan. Okey. Kalau tak sebaris maksudnya kita kena jarakkan dia punya spacing. Spacing. Okey. Ni ada berapa ni? Cikgu kecilkan ni kat sini. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? Okey. So 1, 2, 3, 4, 5. So ini saja. Kalau cikgu nak buat banyak pun boleh dan cikgu boleh tukar saiz. Ini adalah saiz melintang. Cikgu boleh tukar saiz menegak kalau cikgu nak. Okey, untuk yang ini, macam mana cikgu nak jadikan dia banyak? Contoh saya nak tukar saiz kan? Tukar saiz. Ini dekat resize. Resize atas. Cikgu cari poster. Poster ni maksudnya dia menegak Bukan sini. Resize. Tu dia. Dia terus menegak. Macam mana nak buat tadi? Nak pastikan ni. Ni cikgu select semua. Nak gerakkan semua ni ke atas, cikgu select. Daripada luar, cikgu drag. Okey, dia akan cikgu terus naikkan ke atas. Okey. Okey, kemudian yang ni pun sama, cikgu drag dia ke atas. Daripada luar tarik ke atas. Kalau cikgu tak puas hati dengan bintang-bintang ni, cikgu nak rapatkan, drag semua. Cikgu, sorry. Yang belakang ni, bahagian bawah ni kita nak, kalau cikgu nak guna, cikgu ambil. Kalau tak, cikgu bawah je. Okey. Okey. Ada ramai lagi nama anak murid kita nak masukkan kat dalam ni kan. Okey, jadi cikgu boleh copy lah lagi. Okay. Bintang tu boleh copy tak? Boleh. Drag daripada luar. Copy. Paste. Lepas tu cikgu jangan klik dulu kat luar ni. Jangan klik dulu, nanti kan dia hilang. Okay. Tarik ke bawah. Letak gitu. Okay. Nama budak ni cikgu boleh pastikan spacing. Sekejap. Pasti samalah ni. Samalah dia punya apa? 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10 orang aja. Cikgu boleh boleh adjust lah, boleh adjust untuk buat berfokus ke pelajar-pelajar tertentu ke. Sebab bagi saya program tu apa-apa aktiviti cikgu buat lebih baik kalau cikgu buat secara berfokus Sebab kita tak boleh nak samakan pelajar yang excellent dengan pelajar yang kurang motivasi ataupun prestasi dia lemah. Sebab ke tahap diorang, kemampuan diorang, kelebihan diorang, personality diorang tu berbeza-beza. Jadi cikgu mesti adakan aktiviti ataupun penilaian yang berbeza untuk mereka. Barulah adil. Baru adil. Kalau kita kelompokkan murid yang lemah ni dengan murid yang
Yang excellent ni sebenarnya dia kurang adil sedikit dengan murid yang lemah. Lainlah kalau cikgu memang dah tahu dia memang boleh, dia memang mahir, cuma dia malas sikit, okey, bolehlah cikgu kelompokkan dia sekali. Sebab kita nak upkan dia kan. Okey. Menang bulan ini. Okey. Contohlah kalau cikgu nak guna yang ni. Okey, kemudian kalau cikgu rasa cikgu dah puas hati atau cikgu nak tambah lagi, okey, dalam ni mungkin cuma ada 10 je. Cikgu nak tambah lagi, cikgu duplicate je page ni. Ni kat atas ni, duplicate. Lepas tu ambil balik senarai nama tadi. Copy. Copy yang kat bahagian bawah pula. Copy lah contoh sini. Saya bagi contoh sajalah. Okey. Tukarlah spacing dia tadi. Okey. Satu baris bintang untuk satu orang. Ya. Okey, dah siap. Okey. Katalah minggu pertama cikgu nak tunjukkan yang dia dah selesai tugasan. Tahniah kat pelajar ni sebab dia dah siap tugasan. Sebenarnya carta ganjaran ni juga boleh jadi macam peringatan untuk diorang. Aku dah siap tugasan minggu pertama, tugasan minggu kedua. Okey, ada lagi 3 tugasan aku tak siap lagi. Macam tu. Jadi salah satu macam jadual untuk ingatkan diorang pun boleh juga. Sebenarnya. Contoh minggu pertama cikgu nak bagi bintang dekat Daniel sebab Daniel siap. Okey. Macam mana nak buat? Kan putih tu kan, cikgu tukar je. Okey. Tukar je. Untuk minggu pertama, tukar je colour putih tu colour. Siapa yang settle minggu pertama tu? Bagi je bintang kat dia orang. Okey. Begitu juga minggu kedua dan minggu seterusnya. Okey. Cikgu sebenarnya boleh save papan ganjaran ni dalam bentuk MP4. Maksudnya dia akan jadi bentuk video. Ataupun cikgu boleh display papan ganjaran ni dalam bentuk JPEG ataupun gambar. Cikgu pergi je dekat bahagian download ni. Cikgu pergi kat JPEG ni. So, cikgu boleh save dalam bentuk JPEG. Ataupun cikgu boleh download dalam bentuk MP4 dalam bentuk video. Okey, sekarang ni kalau macam saya nak tambah lagi elemen. Saya suka tambah elemen yang ada motion ataupun pergerakan. Contoh saya tambah ni. Contohlah. Okey. Posisi cikgu tukarlah. Ni optional cikgu ya, tak semestinya cikgu kena buat macam sebiji macam saya. Cikgu boleh buat ikut yang cikgu suka ya. Okey. Copy je, copy. Cikgu pergi kat bahagian bawah, paste. Posisi dia lah cikgu kena tukar. So dah ada 2 dah. Untuk muka depan, page depan tu. Page depan cikgu duplicate page. So, dia ada 3 page ni kan. Yang cikgu duplicate tadi page yang pertama. So, yang bahagian ni cikgu delete je. Kalau tak nak dia terscroll sekali, cikgu alihkan dia sekejap. Hati-hati. Cikgu delete. Macam kiranya muka depan lah. Sorry. Apalah size dia. Mana nak tahu papan ganjaran ni cikgu boleh buat untuk projek PBD cikgu ke nanti? Kan hari tu yang macam cikgu Suhaida terangkan kan? Manalah tahu boleh membantu motivasi pelajar-pelajar cikgu. Okey.
Kalau JPEG gambar tu tak bergerak lah. Ya, betul. Kalau JPEG dia tak bergerak, cikgu. Dia statik je lah. Tapi masih okey lagi. Dia kira statik lah dia akan nampak lah. Okey. Okey, ni saya nak tukar jadi okey. Kalau saya memang suka masukkan lagu cikgu. Sebab murid-murid dia suka benda yang bergerak. Murid-murid suka benda yang cantik. Murid-murid dia suka benda yang berwarna. Dia suka muzik. Jadi kita masukkanlah lagu sebab dia akan jadi rasa macam bestnya. Macam tu. Okey. Jadi kita masukkan audio. Saya pilih audio yang saya dah biasa guna. So, saya nak ambil je kat sini. Cikgu boleh cari kat sini. Cikgu cari kat sini. Ulanglah cikgu cari happy ke. Cikgu nak cari children ke. Ya? So, lagu-lagu yang keluar yang sesuai dengan children. Ya? Tapi sebelum tu cikgu filter dulu kat sini. Instrumental. So, yang akan keluar tanpa suara lah. Cikgu kat situ. Macam saya malas. Saya terus ambil apa yang saya dah guna. Saya tekan kat situ. So, saya pakai lagi ni. Cikgu tak dengar kan lagu? Betul tak? Sebab saya bukan share tab. Betul tak? Cikgu tak dapat dengar kan sound? Tak dengar. Tak, sekejap Okey, sekejap. Saya pula ni. Sekejap saya stop dulu. Saya nak share tab. Tab. Tak keluar lah kat sini. Alamak. Sebab saya buka window lain. So, tak dapat nak share music tu. Okay, tak apalah. Cancel. Tak apalah. Yang penting cikgu tahulah ada music kat situ. Sekejap. Window. Boleh. Tapi kalau window tak dengar bunyi kan, betul tak? Cancel. Entire screen. Tak apalah. Share entire screen sajalah. Okay, bila cikgu dah pilih lagu, cikgu dah puas hati. Cumanya sekarang ni nak pastikan murid tu dia boleh tengok tau. Boleh tengok, sempat untuk dia tengok dan baca slide yang inilah. Sebab kat sini kalau cikgu tengok 5 saat, cikgu kena tukar. Cikgu kena tukar kepada 10 saat lah. Minimum untuk diorang tengok, sempat untuk diorang baca lah. Kalau cikgu nak guna dalam bentuk, cikgu nak download nanti dalam bentuk video, cikgu kena tukar ni, setting masa ni. Kalau tak nanti diorang tak sempat nak baca nama diorang. Mana-mana ni, laju sangat. Tak sempat nak baca berapa bintang dia dapat. Okay? Jadi cikgu kena tukar masa kat sini. Okay, yang untuk cover ni cikgu boleh buat 5 saat pun tak apa. Okay, kalau cikgu nak animate, cikgu buatlah terus semua. Select je apply to all. Okay, apply to all. So, kalau yang ni, macam ni nak buat. Okay. Tengok, bila saya drag daripada kiri kan, dia terus terdrag sekali kan. Jadi, turunkan dulu benda Allah ni bawah. Okay. Cikgu. Atas ni. Animate. Macam ni kita nak buat. Dia jatuh jadi macam tu daripada atas tu. Cikgu tukarlah pop saya sukalah guna pop ni. Okay, dah sudah cikgu naikkanlah balik. Sebelum cikgu drag semua tu, cikgu turunkan dulu bawah. Cikgu buat first time je. Lepas tu cikgu boleh copy paste Cikgu tak perlu nak buat banyak-banyak kali. Okay. Nama pun boleh copy paste Design pun boleh copy je. Okay, dah selesai kan? Okay, dah selesai. Cikgu tengok dulu semua. So, dia akan jadi macam ni lah. Sebenarnya dia ada muzik tapi cikgu tak dapat dengar. So, ni pelajar akan dapat tengok lah. Dia punya pencapaian. Okay, bila dah selesai, cikgu dah puas hati, cikgu boleh download Cikgu boleh download
sebagai video. Okey. Contohlah saya download sebagai video. Saya tak nafikan bila cikgu guna gambar ni memang cikgu perlukan capaian internet yang kuat, ya. Kalau cikgu nak download dalam bentuk video, cikgu memang perlukan capaian internet yang kuat lah. Kalau macam saya pun, saya pakai Unify, so dia akan ambil masa sikit lah. Tapi Alhamdulillah lah dia tak, setakat ni saya okey lah bila guna gambar kan. Kalau cikgu nak senang, cikgu boleh download sebagai JPEG gambar. Download je. So, saya download dua lah, satu MP4, satu JPEG. Okay. Okay, ni adalah apalah nak namakan dia. Okay, ni tadi. Ni dalam bentuk gambar tadi cikgu aduh silap pula. So dia akan keluar macam ni lah. Sama je. Kalau cikgu nak download dalam bentuk PDF pun boleh cikgu. Kat sini ada PDF. Okay. Dalam bentuk video memang dia akan mengambil masa. Okey cikgu. Itu untuk papan ganjaran. Macam mana cikgu? Okey tak? Rasa boleh buat tak? Hello, cikgu. Boleh Kak Mida. Boleh cuba Boleh. Yang ni okey sikit dia ada Yang ini okey sikit daripada sijil tadi. Sijil tadi dekat muka sikit lah, ke sana ke sini ke sana. Tak apa, nanti cikgu boleh tengok balik sebab saya rekod. Yang ni kat atas ni cikgu jangan lupa tukar dia punya tajuk Okey, contohlah yang saya kata tentang kopi tadi, bila cikgu dah buat satu, cikgu malas dah nak buat yang lain kan, ambil yang lain, cikgu copy je yang ni. Macam mana nak copy? Kat bahagian home tadi, cikgu pergi kat home. Okey, kat home tadi, all your design. Okey, ni yang tadi kan. Okey, cikgu akan pergi kat sini, make a copy. Make a copy je. Cikgu dah buat copy. Cikgu tukar tajuk lain. Okey. Topik 2. Tajuknya lain pula. Yang ni cikgu boleh tukar yang lain. Kalau yang ni color biru kan, cikgu tukarlah pula color ni color pink ke, color merah ke. Tukar color je kalau cikgu rasa renyah nak buat design, cikgu hanya perlu tukar sikit-sikit je. Nama ni cikgu boleh tukar je. Cikgu nak buat kelas lain kan, ni kelas 3 Sina. Cikgu nak buat kelas 3 Khaldun. Cikgu tukarlah. Ambil lah senarai nama diorang. Letak kat sini. Tukar nama dia. Okey cikgu? Itu saja cikgu kongsian saya pada pagi ini. Saya harap boleh membantu cikgu-cikgu lah dalam memotivasikan duit dalam PDPR terutamanya. Okey cikgu? Cikgu ada soalan tak nak tanya saya? Sebelum kita bersurat. Bukan itu sahaja tu Kak Mila. Ya. Bukan itu sahaja tu, memang dah banyak dah belajar ni. Sangat-sangat membantulah. Tak sabarlah pula nak buat ni. Cikgu try nanti budak dia akan rasa seronok seronok. Dia dapat, sebab budak ni macam kita juga manusia, dia suka dihargai, suka diberi penghargaan, suka hadiah, suka pujian dia suka kalau cikgu up dia wara-warakan hasil kerja dia orang lagi bermakna kalau contoh macam cikgu upkan hasil kerja diorang tu dalam status cikgu sebab saya selalu buat tau cikgu. Saya selalu upkan hasil kerja diorang tu dalam status saya. Sebab bila ada seorang saya upkan, automatik yang lain nanti akan tanya saya. Diorang akan tanya saya, cikgu, saya dah siap yang ni cikgu. Saya dah siap sebab dia tengok cikgu dia upkan hasil kerja dia dalam statusnya. Jadi diorang rasa gembira tau. Diorang rasa gembira dan diorang rasa bermotivasi untuk siapkan tugasan yang cikgu berikan pada diorang. Okey cikgu. Semoga berjaya cikgu-cikgu InsyaAllah lah kalau cikgu selalu gunakan peneguhan positif ni, antaranya pujian, pamerkan hasil kerja murid, beri sijil
buat reward chart ya. InsyaAllah diorang akan bermotivasi untuk menyertai aktiviti yang cikgu buat ya, cikgu jalankan. Okey cikgu. Terima kasih kerana sudi mendengar InsyaAllah perkongsian Mila. saya. Tapi itulah tadi sayang. Line Kak Ita sekejap terputus lah. Tak apa Kak Ita, sebab saya rekod ya, nanti saya share semula ya apa yang kita buat lah, apa yang saya sampaikan ni nanti saya share semula Kak Ita jangan risau ya. Okey cikgu, Okay, terima kasih Mila. itu saja daripada saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan saya dalam penyampaian saya pada pagi ini. Kalau ada apa-apa, kalau cikgu lepas ni nak cuba buat, cikgu ada masalah ke apa-apa, cikgu sentiasa boleh hubungi saya ya, mesej saya untuk tanya. Saya sedia untuk bantu cikgu. Okey?